gesek dalam bahasa Kelantan atau gurih kayu dalam bahasa Kedah. Dua-duanya merujuk kepada satu, mancis api kayu. Sekitar tahun 50-an hingga 70-an, mancis kayu boleh dikatakan menjadi barang wajib di rumah untuk menghidupkan dapur, menyalakan lampu minyak, malah menyalakan puntung rokok. Sekarang mancis kayu masih dikeluarkan, namun sudah begitu jarang digunakan. Antara yang masih mengeluarkan mancis kayu ini, kilang mancis Kelantan yang terletak di Jalan Atas Bonggol, Kota Baru. Ini kilang mancis tertua di Malaysia. Usianya sudah hampir 80 tahun. Produk keluarannya, mancis api cap lada, antara jenama mancis kayu yang masih bertahan sehingga kini. Macam mana nak buat mancis kayu ni ya? Sebelum sampai ke tangan pengguna, proses membuat mancis kayu melalui pelbagai peringkat daripada pemotongan kayu sehingga pembungkusan. Sebahagian besar daripadanya dibawa masuk dari Jerman dan sudah digunakan sejak puluhan tahun dulu. Nama pun mancis kayu. Jadi kayu adalah bahan utama untuk membuat mancis, iaitu batang dan kotak mancis. Namun akibat kekurangan bekalan, kilang ini hanya membuat kotak dan mancis sahaja, manakala batang-batang mancis yang telah siap diimport dari China. Untuk buat mancis kayu, pertama sekali, gulungan kayu nipis bersaiz 90 cm dimasukkan ke dalam mesin dan dipotong menjadi keping-kepingan kecil. Dalam mesin yang sama, kepingan kecil itu dibentuk dan dilipat menjadi lapisan dalam dan luar kotak mancis. Kotak-kotak mancis yang telah siap kemudiannya melalui proses pengeringan dan akhirnya disalurkan ke bilik simpanan ini. Nanti, ia akan disusun secara teratur untuk dipindahkan ke bahagian pembalut luar kotak di mana pelekat jenama ditampal dan anak mancis dimasukkan. Di satu lagi bahagian, ribuan batang mancis disusun di sawat penyampai untuk dicelup ke dalam campuran bahan kimia kepala mancis. Gelatin dan silika sebagai pelekat, potasium klorida dan protein haiwan sebagai pengoksidaan dan sulfur sebagai ejen nyalaan antara bahan yang digunakan untuk membuat kepala mancis. Bahan-bahan ini diaduk rata bersama air panas dan akan dicelup sebagai kepala mancis untuk menyalakannya. Dulu, mancis yang dinyalakan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Namun, teknologi terkini boleh membuatkan bau itu hilang hanya dalam beberapa saat. Bahagian hujung batang-batang mancis yang disusun ini kemudiannya dilalukan dan dicelup dalam adunan ini. 3 mesin penggulung berfungsi menaikkan adunan ke permukaan. Penggulung pertama dan kedua untuk pastikan bahagian depan dan belakang batang mancis disalut dengan baik. Manakala yang ketiga pula bergerak pantas untuk membuang lebihan adunan ketika batang-batang mancis meninggalkannya. Dari situ, batang-batang mancis ini bergerak beberapa meter untuk dikeringkan. Beberapa pekerja ditempatkan di sini untuk memeriksa kualiti salutan. Yang tidak capai standard akan dicabut dan diketepikan. 2 atau 3 pekerja kemudiannya mengangkat susunan mancis ini ke bahagian pengisian untuk mengisi anak-anak mancis ke dalam kotak. Walaupun tidak melibatkan jumlah pekerja yang ramai, mereka diperlukan bagi melihat dengan teliti sepanjang proses itu kerana kemungkinan ada kotak-kotak mancis yang tidak terisi dengan batang mancis. Siap diisi, kotak-kotak mancis ini seterusnya berpindah ke satu lagi bahagian penting, sapuan belerang. Disapu kedua-dua bahagian tepi kotak, belerang ini berfungsi untuk menyalakan anak-anak mancis bila dikisik. Akhir sekali, kotak-kotak mancis siap ini kemudian dihantar ke bahagian pembungkusan menjadi karton-karton menggunakan sebuah mesin kecil. Mesin tersebut akan membungkus kotak-kotak kecil menggunakan sekeping kertas biru. Bahagian atasnya dilekatkan jenama syarikat yang sudah menjadi signature sejak 8 dekad lalu. Mancis cap lada kini siap untuk diedarkan ke tangan pengguna.